Cuba kamu tengok Abang Husin sebelah rumah kita tu, duduk di Perlis, kancil lapung tak ada, EX5 aja. Nak balik kampung tu naik motor daripada Semenyih ke arah Perlis, kamu tahu tak, 6 kali berhenti, isi minyak 2 kali, pancit 4 kali, kamu tahu tak? Kita naik kancil ni hujan tak ada, kena berhenti jalan juga, wiper ada. Kamu tengok Abang Husin dengan Kak Senah kamu tu, udah Kak Senah tu udah naik atas carrier dah, punggung Kak Senah tu atas besi carrier dah, tak duduk atas seat dah, beg besar tengah-tengah. Kamu beg besar dekat belakang bonet kancil, syukurlah. Tuan-tuan mesti bersyukur dengan kancil tuan-tuan. Habis tu Ustaz, yang Abang Husin dengan Kak Senah dapat motor je Ustaz, macam mana Ustaz? Abang Husin jangan tengok kancil, Kak Senah cubit pinggang Abang Husin. Itulah orang suruh beli kereta tak nak naik motor cabuk ni. Cuma tengok abang tengok tu, nampak tu tipah dengan leman, elok je balik kampung naik kereta. Kita naik motor ni senang. Cuba kamu tengok Pak Mat belakang rumah kita, kamu tahu tak dia tu orang simpan renggam, motor tak ada, kereta tak ada, balik kampung naik basikal, kamu tahu tak? Basikal yang ada dua tukang kayuh tu, Pak Mat je kayuh, makcik belakang tu relax je. Kita ada motor ni alright lah. Habis tu Ustaz, Pak Mat yang ada basikal tu macam mana Ustaz? Pak Mat jangan tengok orang yang naik basikal, Pak Mat kena tengok orang yang jalan kaki. Abang belilah motor abang, Mamat letih mengayuh basikal ni. Syukurlah Pak, kita mampu setakat ini je Pak. Kamu tengok tu lebih ramai tu, mana-mana pun jalan kaki, kesian lebih ramai tu. Lebih ramai pula jangan tengok orang yang pasang basikal, lebih ramai kena tengok orang yang tak boleh berjalan. Abang, sampai bila kita nak berjalan ni abang, letih lah abang. Syukur pada Allah kita ada kaki juga boleh berjalan. Kamu tengok tu si Pak Mat Tempe tu, kaki kudung tak boleh berjalan sekarang. Siapa Pak Mat tu? Kita bersyukur boleh berjalan. Jumpa Pak Mat Tempe pula, macam mana Pak Mat Tempe kaki sebelah kena potong, kencing manis, alhamdulillah baru sebelah kaki kena potong, belah ini elok lagi, boleh melompat-lompat lagi. Tapi yang kesiannya Imam Din dua-dua kaki putus. Jumpa dengan Imam Din, kesian Imam Din, dua-dua kaki putus. Alhamdulillah, kaki saya ni bila dah putih duduk di rumah dah. Bila duduk di rumah saja, mana ada dosa. Kamu ada kaki banyak, dosa banyak. Pergi Tesco berdosa, sana berdosa, nengok perempuan pusat besar ini berdosa. Aku di rumah ni mana ada dosa, bersyukurlah, alhamdulillah. Itulah dipanggil sebagai orang yang sabar dan bersyukur. Relax lah tuan-tuan. Tuan-tuan bercerai, akak-akak bercerai, suami tinggal. Apalah nasib saya ni Ustaz, anak 5, suami tinggal gitu aja Ustaz, cerai gitu aja Ustaz. Sampai hati bekas suami saya. Bersyukur Kak Leha, makcik nak depan sana, anak 8 suami tinggal, dia 8 kak baru 5, dia lagi teruk. Akak ada juga kerja, makcik Leha tu harap jual kerupuk lekor je kak. Bila hujan tak ada siapa beli kerupuk lekor dia, dia goreng dia makan. Akak kena bersyukur, akak kerja tetap dah dapat walaupun kena tinggal dengan suami. Makcik Leha suami tinggal, anak 8, pendapatan tetap tak ada. Jumpa pula Makcik Leha, tak tahulah Ustaz, Makcik Leha ni 8 anak suami tinggal, harap duk jual kerupuk lekor lah Ustaz. Syukurlah. Makcik Senah depan sana tu 20 anak dia Kak Leha, belum masuk anak kucing lagi. Suami tinggal gitu je, lagi teruk orang sana. Kan bersyukur. Itulah yang dikatakan hamba yang bersyukur. Saya ni Ustaz 5 tahun kahwin tak ada anak Ustaz, tak tahulah apa nasib saya. Allah, orang lain kahwin 50 tahun tak ada anak, relax aja, sabar. Jadi nak macam mana nak tenangkan? Itulah cara nak tenang. Abang, tali besen kita tu 14 inci, kecil sangatlah abang. Belilah yang 50 bang, yang besar LCD tu bang, 50 inci Panasonic, RM5,999. Tak bayar.
nanti abang ada duit beli. Sekarang ni tengok je TV ni, asyik ada gambar udah. Syukurlah. Kamu tengok orang sebelah tu, tak ada TV, tu yang duduk tengok Gusti di kedai kopi tu. Sian. Tuan-tuan perhati dah orang yang lepak di restoran, tengok Gusti kat restoran. Demo tu tak ada TV di rumah. Itu yang menung tengok TV di kedai kopi malam-malam. Kesian tuan-tuan, terpaksa bayar nak tengok TV di kedai. Kita ni syukur ada TV 14 inci, alhamdulillah. Masalah dia abang, TV orang lain color, TV abang ni kejap ada color, kejap tak ada color. Apa susah nak ada color? Kamu tepuk je, pam, nampak ada color, nampak? Yang pandai tepuk suami je. Suami pergi kerja hitam putih balik, isteri tepuk tak keluar, hancur TV tu. Bila kita faham ada orang lain lebih teruk daripada kita, kita akan jadi hamba yang bersyukur. Bila tuan-tuan tengok orang lagi tinggi pada tuan-tuan, tuan-tuan takkan bersyukur dan takkan rasa nikmat apa yang tuan-tuan ada. Tuan-tuan pakai kancil, pergi tengok orang yang pakai Lexus. Abang, kereta apa ni abang? Lexus, jangan tengok depan. Abang, kereta apa ni abang? Jangan tengok. Tayar Lexus tu saja sama harga dengan kita punya kereta kancil. Lampu hijau yang zoom jalan, ya Allah. Abang belilah bang. Tunggu lagi 2 km, rosak kancil tu. Dia merajuk tuan-tuan. Tak sahlah tengok kereta Lexus ke, Lamborghini ke, Porsche. Tak payah tengok. Tengok yang ini aja. Banggakan dengan apa yang tuan-tuan ada. Tuan-tuan akan rasa nikmat. Buka cermin tingkap kancil tu, tuan-tuan pegang macam tu pula, akak-akak pegang tu, hanger tu. Seronoknya, angin masuk menderu-deru. Dia buka lah cermin tingkap tu, gelamah dia ke sini. Tu yang buka tingkap tu, gelamah sampai ke siku. Kak Leha, bye-bye, nampak tu, nak tunjuk tu. Dia tak tahu bukan setakat Kak Leha tengok, perompak pun tengok. Gelamah banyak tu, kita kejar, tu yang kejar. Sekarang ni orang perempuan dilema, susah. Tak pakai barang mas, simpan di rumah pun susah. Nanti kalau aku mati, suami menikah baru, isteri dia pula yang pakai. Bila pakai barang mas pun susah. Nanti aku pakaikan kena rompak pula. Pakai salah, tak pakai salah, jadi semua serba salah. Itulah zaman sekarang. Payah tuan-tuan. Sebab tu balik kepada jalan agama. Jalan agama senang. Apa yang tuan-tuan ada, syukur. Syukur. Jangan tengok anak orang lain. Anak dia 5 masuk universiti, semuanya ada R di belakang. Engineer, doktor, teacher, semuanya, lawyer. Semua hebat-hebat lah. Semua hebat-hebat tuan-tuan. Satu lagi pengurus kilang Goodyear. Semua ya di belakang. Janganlah tuan-tuan duk bandingkan anak dia berjaya. Syukurlah anak tuan-tuan. Seorang kerja kilang, seorang kerja sendiri, seorang kerja car wash, seorang jadi cikgu, seorang jadi kerani. Syukurlah. Dengan sebab dia kerja kilang, dia tak pergi jauh-jauh, dia duduk dalam rumah kita. Dengan sebab dia kerja car wash, depan tu je kedai dia. Apa-apa hal senang berlaku, dia ada je basuh kereta kat depan tu. Anak kita seorang lagi jadilah kerani syarikat swasta tu. Senang hidup dia, dekat je. Suami dia depan rumah tengah ustaz. Tapi anak-anak orang yang berjaya-berjaya, mana ada tinggal dia seorang dengan suami dia. Doktor, no, di mana? Johor Bahru. Engineer, no. Di mana no? Engineer, no, Terengganu. Teacher di mana? Sabah. Kilang Goodyear di mana? Kemunting. Lah siapa nak jaga dia malam-malam? Man, mak sakit kepala man, makan Panadol mak. Ti baliklah kejap ti, mak sakit ni, tak dapatlah balik mak, sibuk. Tuan-tuan tahu tak, kadang-kadang anak yang tak lulus SPM itulah yang akan tolong tuan-tuan. Tapi kita tak bangga. Kita bangga dengan yang dapat ijazah. Ini anak-anak kamu Sin. Ni anak sulung aku, kerjanya apa nama, lawyer.
Ini anak nombor 2 aku, kerjanya doktor. Ini anak nombor 3 aku, kerjanya arkitek. Yang nombor 5 ni tak apa jadi, bodoh sikit. Itu yang kerja kilang tu, nampak tu. Tu dia lah tu, tidur lah tu. Malam kan nak kerja. Dia bodoh sikit, yang lain-lain jadi, dia tak menjadi. Dia tak tahu yang kerja kilang itulah yang duduk dengan dia. Malam-malam mak sakit urat, yang kerja kilang tu lah urut. Nak pergi beli ikan, yang kerja kilang tu lah pergi beli. Yang malam-malam duduk teman dia tidur, yang tak lulus SPM itulah. Allah ni maha bijak tuan-tuan. Dia tak bagi semua berjaya. Sebab ada orang dalam yang tak berjaya itu, kadang-kadang dialah yang membantu kita. Ni surau ni, masjid. Tuan-tuan carilah mana-mana masjid, tuan-tuan carilah mana-mana surau. Agak-agak siapa yang kutip tek cicak? Siapa yang bersihkan tandas? Siapa yang lap tingkap? Siapa yang vacuum kapet? Bila kenduri kenara, siapa yang basuh pinggan? Ada orang yang berpelajaran tinggi yang buat benda itu. Siapa yang buat? Kadang-kadang orang itu lebih mulia daripada kita, walaupun dia cuma lulus darjah 6 saja. Tuan-tuan pergilah masjid mana-mana pun, akan ada orang macam itu. Yang pegawai dah balik, yang pengarah dah balik, yang pengurusi dah balik, dia masih lagi basuh pinggan. Dia buang baju, dia buang kain pelekat, tinggal spenda je dia basuh pinggan tuan-tuan. Nama dia Tok Siak. Kalau tak ada Tok Siak, apa jadi pada surau kita? Tapi siapa ngenang Tok Siak? Siapa ngenang Tok Imam? Siapa yang ngenang Tok Bilal? Kadang-kadang untuk demo ni allowance RM70 je, RM80 je Tok Siak, sian Tok Siak. Imam RM200 je. Tu sebab imam Hindu lagi lawyer, lagi loaded daripada imam kita. Kita kena ubah tuan-tuan. Kalau kita sendiri tidak hormat kepada orang yang berkhidmat kepada masjid, pada surau kita, macam mana orang nak hormat kepada kita, bangsa Islam, umat Islam? Jadi tuan-tuan, dua benda ini kalau tuan-tuan buat, tuan-tuan akan ditulis sebagai syakiran dan sabiran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar itu saja. Tuan-tuan pun ada kenduri. Saya tengok kenduri depan tu tadi, tuan-tuan pun dah gelisah kena pergi kenduri lagi. Jadi cukuplah sekadar itu. Saya ni tuan-tuan dah ceramah seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura. Ya, dah 18 tahun saya ceramah. Inilah kali pertama saya datang di tempat tuan-tuan selepas 80 tahun menjadi penceramah. Jadi kalau nak jumpa lagi pun lagi 18 tahun lah, insya-Allah. Tuan-tuan jemputlah lagi ya, 18 tahun dari sekarang. Jadi saya dah jamak, saya dah sembahyang jamak maghrib dan isyak, saya nak balik. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.